Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulai dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita rapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita mengakui wajib kita bersyukur sebab kita tidak pernah putus-putus dari mendapat rahmat dan nikmat Allah. Setiap nikmat hendaklah disyukuri. Kerana Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Sebaliknya jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku adalah tersangat pedih. Alhamdulillah Allah beri umur kepada kita sehingga malam ini cukuplah 3 minggu ya di Muharram 1445 ni, sebab malam ni malam 21. Cukuplah 3 minggu. Dah kita hidup di tahun baru Ma'al Hijrah. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang berhijrah dengan meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita akan teruskan pembacaan kitab Terjemah Al-Hikam di bawah tajuk Manusia tunduk pada alam selama belum mengenal Allah. Manusia tunduk pada alam. Alam itu selain dari Allah dipanggil alam sebelum mereka mengenal Allah. Bila dia kenal Allah, dia hanya akan tunduk pada Allah kerana seluruh alam berada di bawah kekuasaan Allah. Kita telah pun baca 1, 2, 3 dah perkataan di bawah tajuk itu dan masih banyak lagi. Hari ini kita di muka surat 284 kan. Muka surat 284 perkataan yang ke-263 dalam kitab ini. Tapi ini perkataan yang keempat di bawah tajuk manusia tunduk pada alam selama belum mengenal Allah. Kata Syekh Ibn Athaillah, la ya'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakut kama la tazharu anwarus samai illa fi syahadatil mulki. Ini hanya dia beri terjemahan saja ya. Tak ada huraian, mungkin dia hurai sekali dengan yang ke-263. Baik, kita lihat terjemahan dia. La ya'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar. Tidak dapat diketahui nilai atau kebesaran atau kelebihan nur hati dan sir itu. Sir itu rahsia, dia lebih daripada hati ya. Tidak dapat diketahui nilai atau kebesaran cahaya hati kecuali dalam alam malakut yang gaib, yakni dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alam malakut itu alam gaib. Sebab nur hati itu pun dia sesuatu yang gaib, yang bukan sesuatu yang dapat dilihat. Nur hati bukan macam nur lampu ni kan. Nur lampu ni kita nampak cahaya dia. Nur matahari kita nampak. Tapi cahaya hati, nurul qalbi itu kita tidak dapat lihat. Walaupun kita selalu berdoa, Allah menawwir qalbi binuri hidayatik, kan itu nur itu. Ya Allah nawwir, terangi kita terjemah, atau cahayakan olehmu ya Allah hatiku binuri hidayatik, dengan cahaya petunjukmu. Baik, kalau Allah beri cahaya kepada hati itu, kita boleh tahu tak kadar cahaya dia? Kalau kadar cahaya lampu ni kita boleh tahu. Ini kita paling rendah, pertengahan, paling tinggi cahayanya. Tidak dapat diketahui nilai atau kebesaran nur hati dan sir itu kecuali dalam alam malakut dan alam ghaib. Alam ghaib pada pandangan Allah. Allah yang menilai cahaya hati seseorang itu. Cumanya
Cahaya hati itu dapat dilihat dengan kesannya pada zahir perbuatan kita. Seperti mana, itu dia dibuat perbandingan, kama la tazharu anwarus samai illa fi syahadatil mulki. Sebagaimana matahari dan bulan bintang itu hanya terang di alam mulk. Alam mulk itu alam dunia ini. Alam dunia kita nampak cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang, itu alam dunia. Alam malakut itu alam ghaib. Jadi cahaya hati tidak dilihat dengan mata kepala, dia hanya boleh dirasai dengan mata hati. Cumanya kalau cahaya hati itu kuat, maka akan zahirlah pada perbuatan dan perkataan orang yang hatinya bercahaya dengan cahaya imannya. Jadi kata Syekh Ibn Athaillah, tidak dapat diketahui nilai kebesaran cahaya hati itu kecuali dalam alam malakut, yakni alam ghaib. Alam ghaib itu maksudnya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana matahari, bulan, bintang itu hanya terang di alam dunia ini, bukan di alam akhirat nanti. Yang ada di menerangi akhirat bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari yang ada di alam ini. Maksudnya secara ringkas bahawa cahaya hati itu adalah suatu yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya hati itu hasil daripada cahaya iman, ya. Kemudian kita pergi ke yang 264. Wujdanu samarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai ajilan. Ada dua perkataan, ya. Satu ajilan dengan hamzah, satu lagi ajilan dengan, yang pertama dengan ain, ajilan dengan ain, yang kedua ajilan dengan hamzah. Terasanya kelazatan buah taat ketika hidup di dunia. Terasa kelazatan buah, yakni hasil taat ketika di dunia, sebagai bukti, yakni berita gembira bagi orang yang beramal atas adanya pahala. Cuma di situ kena tambah perkataannya, sebab kalau kita tengok atas adanya pahala yang segera di akhirat, atas pahala yang tidak segera tapi di akhirat nanti. Sebab hasil sesuatu ni ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Baik kita beramal, kita beribadat, kita laksanakan semua rukun Islam. Lebih daripada itu kita laksanakan semua tuntutan syariat. Kerana Islam itu bukan terbatas pada rukunnya yang 5 itu. Tapi Islam itu meliputi seluruh ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia Islam. Sebab itu bila Allah menyuruh kita masuk ke dalam Islam, Allah tidak kata masuklah kamu dengan mengerjakan 5 rukun Islam. Allah tak kata masuklah ke dalam Islam dengan mengerjakan 5 rukun Islam. Tapi yang Allah seru kita dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Yang 5 itu hanya rukun. Baik. Terasanya kelazatan buah taat ketika hidup di dunia. Kita jaga rukun Islam, kita patuhi perintah yang lain, kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Kalau terasa lazat bila kita melakukan ketaatan waktu di dunia, itu adalah bukti atau berita gembira bagi orang yang beramal atas adanya pahala yang tidak segera di akhirat nanti. Pahala itu bukan sekarang tapi di akhirat. Jadi maknanya syukur alhamdulillah lah kalau kita ada rasa yang demikian. Mudah-mudahan kita telah pun dirasakan oleh Allah hal yang demikian. Rasa lazat buat taat, rasa lazat buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun yang datang menilai kita ni kan, awak dibaguslah dari segi ketaatan bulan ini dah dapat 200 markah misalnya. Tak ada. Tapi kita alhamdulillah tak ada keuzuran, kita ingatlah dekat surau atau masjid untuk sembahyang berjamaah. Kita ingat untuk melaksanakan amanah atau tanggungjawab yang kita terima.
Kerana ingat ya, bahawa satu daripada perkara yang sangat penting ialah sesuatu yang kita terima sebagai tanggungjawab sama ada secara langsung dari Allah. Dia sebut ya, secara langsung dari Allah. Rukun Islam yang 5 itu tanggungjawab secara langsung kita terima dari Allah apabila kita jadi Muslim. Siapa jadi Islam, maka wajiblah kepadanya 5 rukun Islam. Yang lain, ada yang kita terima secara langsung dari Allah. Contoh untuk mudah faham, kan, kewajipan menutup aurat, ya, kewajipan menunaikan janji. Kemudian apa lagi yang termasuk di bawah tanggungjawab? Kewajipan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Bila kita Muslim macam semua tu jadi tanggungjawab. Tapi ingat, ada amanah yang kita sendiri terima. Asalnya Allah tak wajibkan kepada kamu. Ya, kamu tidak dipertanggungjawabkan untuk menjaga akhlak seorang muslimah. Tetapi bila kamu kahwin dengan dia, maka tanggungjawab kamu wahai suami untuk mengajarkannya ajaran agama dan sentiasa mengawasinya supaya patuh kepada ajaran agama. Asalnya tak wajib, tapi kita pilih kahwin dengan dia misalnya. Maka jadilah dia sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada tak rasa seronok melaksanakan tanggungjawab itu? Kalau ada rasa seronok, itu adalah buah pahala taat yang akan Allah beri kepada kita di akhirat. Sebab itu merasakan kelazatan beribadat atau merasai kemanisan beriman, itu adalah sebagai tanda bahawa Allah terima amal kita dan Allah akan balas amal kita itu di akhirat nanti. Saya ulang, terasanya kelazatan buah taat ketika hidup di dunia itu sebagai bukti, yakni berita gembira bagi orang yang beramal atas adanya pahala yang tidak segera di akhirat kelak, ya. Ada pahala di akhirat nanti. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan dapat merasakan kelazatan iman siapa yang benar-benar rela bertuhan kepada Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beragama Islam. Itu ya. Dan ini maksud hadis. Dia kata Rasulullah bersabda, pasti akan dapat merasakan kelazatan iman. Dalam bahasa hadisnya, zaqa ta'amul iman, akan dirasai kemanisan beriman. Siapa yang rasa? Iaitu siapa yang benar-benar rela bertuhan kepada Allah. Man radiya billahi rabba, siapa-siapa yang reda Allah sebagai Tuhannya. Baik, kita sebut senang je, saya rela Allah sebagai Tuhan. Tapi kita kena, apa maksud rela Allah sebagai Tuhan? Pertama, kita ingat, kita rela Allah yang menjadikan kita. Sebab makna Rabb itu ialah Allah yang menjadikan kita. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian yang menjadikan kita. Yang kedua, makna Rabb itu Allah yang memiliki diri kita. Reda tak Allah memiliki diri kita? Kita akan jawab mudah aja, saya reda lah Allah buat. Saya reda Allah memiliki diri kita. Yang ketiga, makna reda Allah sebagai Tuhan atau Rabb itu, bila Allah sebagai Rabb atau sebagai Tuhan, reda menerima peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang itu yang payah kita. Reda menerima peraturan. Macam kita lah kan, saya reda, kata seorang perempuan, saya reda awak sebagai suami saya. Faham tak makna reda tu? Awak wajib taat pada dia selagi dia tidak suruh buat maksiat. Itu. Awak kena taat ikut peraturan yang dikehendaki. Dia tak benar awak keluar, awak tak boleh keluar rumah dah tu. Itu maksud reda. Begitulah kita reda sebagai Tuhan. Itu Allah sebagai Tuhan reda untuk terima ajaran Islam. Sebanyak mana yang kita reda? Tadi saya sebut firman Allah, kafah. Kalau bahasa mudah, dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Itu. Kalau dari segi peribahasa, daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Maksudnya terima semua ajaran Islam. Yang haram terima semua. Yang wajib terima semua. Yang makruh, yang harus, semuanya diterima. Cuma tanggungjawab dalam melaksanakan yang wajib dilakukan
Dan tanggung jawab dalam yang haram ditinggalkan. Tanggung jawab pada perkara yang sunat dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan tidaklah berdosa. Begitulah seterusnya yang makruh. Itu ridha Allah sebagai Tuhan. Dan ridha pula bernabikan Nabi Muhammad. Lebih kurang sama dah dengan Allah. Ridha bernabikan Nabi Muhammad tak apa maknanya? Ridha terima Nabi sebagai contoh yang paling baik dalam semua perkara. Kenapa saya ambil ini? Kerana Allah menyebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itulah contoh ikutan yang terbaik. Jadi kalau saya redha Muhammad sebagai utusan Allah pada saya. Mana redha tu apa yang Nabi sampaikan kita terimalah. Macam saya redha si fulan bin si fulan utusan daripada orang tertentu untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Bila dia sampaikan saya terima, itu maksud saya redha dia sebagai utusan. Maka redhalah kita dengan sunnah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir dia kata tidak akan merasakan kemanisan iman melainkan orang yang redha beragama Islam. Tiga-tiga itu maksud dia mempunyai hubungan antara satu dengan lain. Sebab itu dia bermula dengan redha bertuhankan Allah, bermakna redha bernabikan Muhammad. Redha bertuhankan Allah dan bernabikan Muhammad maknanya redha dengan Islam sebagai agama. Tapi sekali lagi, bukan redha Islam sebagai agama itu hanya untuk dicatatkan. Kalau orang tanya apa agama, kita tulis sajalah Islam. Bukan itu makna dia. Makna redha Islam sebagai agama, redha menjadikan Islam sebagai peraturan hidup kita, ya. Walaupun harganya mahal, kalau dah lembu itu disembelih setelah dia mati, kita wajib buang dan tak makan. Kerana Islam mengatakan binatang yang disembelih setelah ia mati tak boleh dimakan lagi. Itu dulu saya sebut contoh pada hari raya haji yang lalu kan. Jadi begitulah. Baik. Buah iman itu ialah, kita tanya, apa buah iman? Buah iman itu ialah bertambahnya keyakinan, merasa senang melakukan ibadat, bertambah puas menerima segala ajaran tuntutan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun penting juga kerana kadang-kadang yang banyak di kalangan kita ni secara kita tak sedar yang kita tahu hanya erti iman. Apa arti iman? Arti iman percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Itu arti iman. Apa buah dia? Dia bukan sekadar percaya, arti kena tahu apa buah iman itu. Kalau dah kita beriman, mesti terima buah daripada iman itu. Ya? Baik disebut. Buah iman bertambah keyakinan. Bertambah yakin dengan keenam rukun iman itu. Bila kita yakin, merasa senang melakukan ibadat. Lakukan ibadat ini tak ada rasa dipaksa. Ya, itu buah iman itu. Tapi kalau masih rasa terpaksa lagi, maka buah iman itu belum menjadi buah yang sempurna. Sebab buah ni pun 2-3 jenis juga. Macam musangking tu kan, yang grade A lain, grade B lain. Macam itulah juga buah iman kita. Ada orang yang buah imannya hanya sekadar melaksanakan yang fardu, meninggalkan yang haram. Tapi itu pun dah alhamdulillah. Tapi ada orang buah imannya bukan sekadar melakukan yang fardu, yang sunat. Sedaya upaya banyak dia buat. Bukan sekadar dia tinggalkan yang haram, tapi yang makruh pun dia tinggalkan. Itu dia kata buah iman itu senang melakukan ibadat. Senang tu maknanya seronok buat ibadat itu, ya. Senang melakukan ibadat. Bertambah puas menerima segala ajaran tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa puas hati terima ajaran tuntutan Allah dan Rasul. Kenapa? Itu soalannya. Macam mana boleh rasa puas menerima ajaran dan tuntutan Allah? Kita tidak akan rasa puas ya menerima ajaran ataupun tuntutan dari seseorang kecuali kita kenal orang itu sebagai orang yang baik. Kalau dah kita kenal dia ni orang baik, kita puas menerima tuntutannya.
Kita belajar dekat sekolah dulu kan. Kita ada cikgu dekat sekolah rendah. Kita kata cikgu ni memang baik sungguhlah. Cikgu bagi latihan banyak mana pun kita buat. Sebab kita puas dengan tuntutan dia. Seronok. Itu. Begitulah juga kita kena merasa puas dengan segala tuntutan. Merasa bertambah puas menerima ajaran tuntutan Allah dan Rasul. Apa saja yang Allah dan Rasul tuntut, kita puas hati melaksanakannya. Sebaliknya, ya Allah, alhamdulillah, saya dapat selesaikan tuntutan Allah dan tuntutan Rasul. Terutama kalau orang pergi haji tu kan. Bila dia selesai, saya habis daripada menyempurnakan tahallul. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Lama saya berhajat sangat nak menyelesaikan kewajipan ibadat haji ni. Menyimpan duit berapa lama? 2-3 tahun tak keluar nama. Duit dah cukup tapi tak masuk juga dalam kota. Akhirnya naik dalam kota. Dapat dia pergi ke Mekah. Berbagai kesulitan dia hadapinya. Tapi akhirnya Allah kurniakan dapat menyempurnakan semua. Apa yang dikeluar dari mulut dia, alhamdulillah. Dia rasa puas dapat menyempurnakan tuntutan Allah dan tuntutan Rasul. Tapi ingatlah ya, saya kata tadi tuntutan Allah dan tuntutan Rasul ini sangat banyak. Tuntutan Allah dan tuntutan Rasul ini semua yang ada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua masa dan keadaan berbeza tuntutan Allah dan Rasul. Asasnya sama. Setiap hari tuntutan Allah dan Rasul tak ada lain, asasnya ialah sembahyang 5 waktu. Lepas tu dia berubah-ubahlah yang lain. Hari ini tuntutan Allah pada kita tolong orang susah. Allah hantar dekat kita orang susah. Itulah tuntutan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Hari ini tuntutan Allah ialah bersabar. Allah uji kita dengan sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Maka tuntutan Allah itu berbeza-beza. Ya, hari ini tuntutan Allah kita bersyukur di atas nikmatnya. Allah beri nikmat punya banyak, maka tuntutan Allah syukur dan bagi-bagikan nikmat itu pada orang lain. Itu yang berbeza ya. Tapi kita puaslah. Maka siapa yang dapat merasakan semua itu, iaitu bertambah keyakinan, senang melakukan ibadat, bertambah puas menerima ajaran dan tuntutan Allah. Siapa yang dapat merasakan itu semua sebagai tanda diterima amal. Itu tanda amal dia diterima. Kadang-kadang macam mana tanda amal diterima? Akan diterima amal dan akan mendapat pembalasan pahala kelak di akhirat. Sebagaimana telah mendapat rasa lazat dan enaknya di dunia ini. Jadi orang tanya, boleh ke Ustaz datang rasa lazat itu? Apa sahaja tak boleh pula? Banyak orang yang dapat rasa lazat itu. Asalkan subuh tak ada uzur, dia hati dia tu tergerak aja nak pergi sembahyang berjamaah di surau. Ada orang yang tak pernah tergerak pun. tak pernah tergerak. Jadi syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu fadilat hadir dalam majlis ilmu atau menuntut ilmu ni. Tapi alhamdulillah Allah tanam rasa seronok belajar itu sampai bila-bila. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tak ada benda yang dia suruh kita yang bukan perkara asas. Yang asas tadi saya kata selagi ada akal wajiblah sembahyang 5 waktu. Tapi tak ada yang bukan perkara asas yang disuruh oleh Allah kita lakukan sampai kepada kita mati selain daripada menuntut ilmu. Allah suruh kita cari rezeki, wabtaghu min fadlillah, tapi Allah tak suruh sampai kita mati. Yang disuruh sampai mati ni menuntut ilmu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari dalam buayan sampailah ke liang lahat. Ya. Jadi bila datang keseronokan tu, dia akan terus saja nak mencari ilmu mengikut cara yang dia berupaya. Bukan mestinya kita kata datang surau hadir majlis ilmu. Yang ini dia tak berupaya, dia hadir pada kelas-kelas ilmu yang lain. Ada pula semua tak berupaya Ustaz. Yang saya upaya ikuti jelah majlis-majlis ilmu atau kuliah-kuliah melalui Facebook yang ada banyak sekarang ini. Sebab itu sekarang ini nak tak nak aja. Ya, ada orang yang dulu ikuti saya hadir, kemudian dia sakit sekarang ni. Dia kata Ustaz,
Saya sekarang masih lagi ikuti pengajian Ustaz di Surau Sarjana Impian itu melalui Facebook. Sebab di surau itu setiap kali ada kuliah, memang dia ada macam dekat sini juga. Jadi ada orang yang macam yang dapat mengikuti majlis ilmu secara bersendirian di rumah itu. Kalau kita lihat dari satu sudut, dia lebih hebat sebenarnya. Payah juga sebenarnya nak tumbuh 1 jam seorang-seorang tengok kan. Dah betul. Sebab tu saya ada juga kelas yang melalui online tu. Setiap hari Jumaat pukul 3.30. Taklah ramai saya tengok sebab ada orang yang menganjurkannya. 16-17 orang. Tapi saya pun fikir, orang ni kalau dia tak minat betul-betul, sebab dia bukan ada kawan, dia duduk dekat rumah dia duduk menghadap komputer kan. Tapi dia boleh ikuti. Begitu lama dah. Ya, jadi maksudnya, macam mana dia boleh ikuti? Allah tanam kepada dia perasaan lazat menuntut ilmu. Padahal 3.30, 4.30 tu sedap tidur tu kita yang nak. Dah betul. Saya yang menyampaikan kan adalah hari Jumaat. Kadang-kadang saya pun fikir mengantuknya, tapi dia boleh ikuti. Macam mana? Allah tanam rasa lazat. Ya, baik ya. Baik, perkataan yang ketiga malam ni. Kaifa tatlubul 'iwada 'ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaik? Am kaifa tatlubul jazaa'a 'ala sidqin huwa muhdihi ilaik? Ini sebab itu apa ni kitab hikam ini orang pandang dari 2 sudut. Satu orang kata dia tasawuf, tapi satu lagi kitab hikam ni dia juga menekankan mengenai perkara akidah. Sebab tasawuf itu adalah yang terakhir selepas akidah dan fiqh. Kita tengok di sini ya. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu. Kita kan boleh datang surau ni, boleh ikuti majlis ilmu, kita boleh bersedekah. Siapa yang bagi keupayaan kepada kita untuk datang surau, nak dengar majlis ilmu, kita Allah beri harta nak bersedekah? Siapa yang beri itu? Jawapannya Allah. Kalau Allah dah bagi kepada kita, munasabahkah dia kata kita nak balasan? Itu maksudnya ibadat yang kita lakukan yang tinggi nilai di sisi Allah, bukan untuk menuntut balasan. Kenapa kita buat? Kerana Allah beri nikmat kepada kita dan kita nak Allah redha. Ini yang dimaksudkan. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri bersedekah kepadamu amal itu? Allah yang beri keupayaan kita datang daripada rumah sampai ke sini. Lepas tu kita nak minta pula dari Allah balasan di atas benda yang Allah beri kepada kita. Atau soalan dalam bentuk yang berbeza, bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan? Padahal Allah sendiri yang memberi hidayah keikhlasan itu kepadamu. Kita kata, ya Allah, saya nak minta kamu balaslah amal saya ni sebab saya buat amal ni ikhlas semata-mata kerana-Mu. Ikhlas tu siapa beri? Ikhlas tu Allah beri. Jadi dia dua. Buat amal, keupayaan beramal itu dari Allah. Keupayaan ikhlas bila beramal itu dua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berhubung dengan ikhlas ada satu hadis qudsi di mana Allah berfirman, kata Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahsia dari rahsia aku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku letakkan ikhlas itu dalam hati-hati hambaku yang aku sayang kepadanya. Dan untuk dapat Allah sayang, kita kena sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dia punya huraian. Amal yang boleh minta upah ialah apabila amal itu menguntungkan atau menghindarkan kerugian daripada siapa yang engkau beramal untuknya. Betul kan? Kita hanya boleh minta amal kalau amal itu menguntungkan orang yang suruh kita beramal. Ya, kita lalu bawa mesin potong rumput. Lepas tu ada orang panggil, cik boleh potong rumput rumah saya tak? Kita boleh. Ya. Lepas tu kita buat semua. Tuan, saya dah selesai kerja minta upah. Bolehlah minta upah. Sebab
rumput di kawasan rumahnya telah pun bersih, tak ada lagi sebab kerja kita. Maksudnya orang yang nak beri upah dapat manfaat daripada kerja kita. Itu munasabah lah kita nak minta upah. Ataupun kerja kita tadi bukan zahir dalam bentuk manfaat, tapi bila kita buat kerja itu maka hilang mudarat daripada seseorang itu. Ya, kereta dia kotor bukan main, sama jugalah tak elok, lalu kita cucikan, hilanglah kekotoran itu, hilang mudarat, barulah kita minta upah RM10 atau RM15. Ini dia nak menerangkan ya. Sedang amal ibadat itu semuanya tidak menguntungkan Tuhan. Kita fikir Allah untungkah dengan kita hadir majlis ilmu? Allah untungkah dengan kita bersedekah? Allah untungkah dengan kita sembahyang 5 waktu? Ada hadis yang menyatakan kalau semua hamba Allah, semua manusia ini taat kepada Allah dan ketaatannya mencapai tahap sempurna 100%. Dan semua, katalah seluruh manusia di alam ini taat kepada Allah, ketaatannya mencapai tahap sempurna 100%. Sedikit pun tidak menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu telah maha sempurna. Begitu juga kalau seluruh manusia ini derhaka kepada Allah dan kederhakaannya mencapai tahap 100, semua pula tu sikit pun tidak mengurangkan martabat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu maha sempurna, kita tak. Kita akan rasa seronok semua anak taat baik pada kita. Dan kita rasa sedih apabila semua anak kita tak taat. Jadi macam tu sebab apa? Sebab kita ini berhajat kepada ketaatan anak, kepada kepatuhan orang yang di bawah kuasa kita. Allah tidak memerlukan yang demikian. Dengan yang demikian dia tidak menguntungkan Tuhan dan tidak menolak mudarat terhadap Tuhan. Bahkan semua amal itu kembali kepada orang yang beramal sendiri. Memang semua amal itu manfaatnya dapat pada kita. Kita sembahyang. Apa manfaat yang kita dapat? Dengan salat, Quran beritahu dah, kalau kita salat, Allah beri dalam perasaan kita satu kekuatan yang menghalang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang dapat keuntungan? Kitalah. Puasa. Kalau kita puasa, puasa itu memberi kesehatan. Kesehatan itu balik kepada kita. Kalau zakat, zakat itu membersihkan harta kita daripada hak orang lain dan membersihkan diri kita dari sifat bakhil. Kita juga yang untung. Kalau haji, Allah sebut dalam Quran, wa azzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Bila orang buat haji itu banyak manfaat yang dia dapat. Jadi semua ibadat yang kita buat balik pada kita manfaatnya. Kalau dah balik pada kita, tentulah tidak munasabah kita nak minta upah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi amal perbuatan itu sebagai sedekah dari Tuhan. Bila kita boleh buat ibadat ni, sebenarnya Allah sedekah dekat kita. Allah sedekah kepada kita. Sedang keikhlasan beramal suatu hadiah yang sangat berharga dari Tuhan. Kerana tanpa ikhlas, paling kurang amal itu tidak sempurna. Dan tidak ikhlas boleh menyebabkan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma soalnya sebab itu saya sebut di awal. Sebab itu saya sebut di awal tadi. Saya kata dia bila kita baca kitab ni dia sedang meningkatkan kita dari sudut ikhlas. Soalan tuan haji, pahala itu bukan upah ke? Pahala itu lebih merujuk kepada rida Allah dan ganjaran Allah di akhirat. Sebab itu kalau kita buat ibadat, yang paling baik kita tak fikir pun takut neraka, nak syurga. Ya, takut neraka atau nak syurga. Sebab itu disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab Minhajul Abidin, seorang ulama sufi sebut, saya dia kata sangat malu kalau saya buat ibadat kerana saya nak syurga. Saya sangat malu kalau saya buat ibadat kerana saya takut neraka.
Sebab bila saya nak syurga, saya bukan orang baik. Ya, maknanya kalau tak diberi upah memang tak buat kerja. itu bukan orang yang baik dia. Kalau tidak diancam dengan neraka, memang dia tak buat benda baik. Jadi itu tu jenis hamba yang culas. Tuan dia ada pegang rotan, dia buat kerja. Kalau tidak, dia tak buat. Kemudian tuan dia dah pegang ini, awak buat kerja ni 1 jam, nampak ni hadiah, nanti selesai saya bagi. Kalau tak ada tu memang tak. Sebab itu yang terbaik bila kita buat amal. Sebab itu ikhlas yang tertinggi yang dipanggil ikhlas muqarrabin. Untuk apa kamu beramal? Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh, semoga Allah redha kepada kita. Semoga Allah redha kepada kita. Tapi alhamdulillah lah ulama membahagikan ikhlas itu kepada ikhlas di peringkat orang awam atau orang biasa. Orang biasa ni macam kita lah. Kita akan tanya banyak mana fadilat dia. Tetapi itulah memberi penekanan kepada fadilat ini bukan sesuatu yang baik dalam beramal. Kerana akhirnya kita akan tinggalkan amal yang pasti menurut sunnah tapi tidak dinyatakan fadilatnya. Tak dinyatakan fadilatnya. Ramai orang yang kejar selawat yang bukan-bukan, tak lalu ia meninggalkan selawat yang paling afdal, iaitu salawat Ibrahimiyah. Ya. Ramai kita yang suka baca surah Al-Waqi'ah pagi-pagi kerana fadilatnya akan jadi kaya. Padahal Quran itu bukan hanya suratul Waqi'ah. Dan bila kita menekankan fadilat, itu yang Quran kita hanya baca je. Padahal Quran itu diturunkan bukan pasal fadilat. Dia adalah untuk hidayah, petunjuk bagi kita. Untuk hidayah, takkan surah Waqi'ah tu yang ada hidayah. Surah Waqi'ah tu sikit je isi kandungan dia, lebih banyak. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Khattab menyatakan, ajarlah anak-anak perempuan dan isteri kamu surah An-Nur, kerana di dalamnya banyak hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan masalah orang perempuan. Ya, itulah untuk orang awam di peringkat kita baik. Tapi kalau boleh, janganlah kita nak jadi orang awam sampai mati. itu tujuan kita. Sebab itu saya selalu ingatkan, itu tujuan kita belajar kan. Tujuan kita belajar ialah supaya kita nak mencapai matlamat dalam mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak belajar benda yang macam ni, memang akhirnya kita akan terperangkap dengan yang itu saja. Itu yang orang boleh meninggalkan sunnah, dia tak sedar dia melakukan perkara yang bid'ah. Kerana dia nak kejar tentang fadilat. Ya, tentang fadilat itu. Sebab sebahagian daripada fadilat ini dia bukan berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bukan daripada sahabat pun. Dia banyak dia kata mimpi. Mimpi seorang ketua tarikat, dia mimpi ini, dia buat. Lepas tu dulu-dulu pula kalau pasal mimpi ini kita hanya terima ijazah secara bersanad kalau tidak tak beramal. Dan nak terima ijazah zaman dulu payah. Kita kena pergi jumpa betul-betul. Sekarang ijazah itu diviralkan entah berapa kali, tak tahu buka. Saya ijazahkan. Tapi kerana manusia terpengaruh, maka selagi tak ada ijazah itu dia tidak akan beramal baik. Kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والشرف والنار إنك لا تخلف الميعاد Dua tahun. Dan itu tak boleh yang dengan hadis sahih dia. Itu tak jadi masalah. Sebab itu saya kata tadi dia bukan tidak ikhlas. Tapi macam kata dipanggil ikhlas orang awam. Jadi sebab itu saya kata tadi kalau boleh kita hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkannya. Usaha dan kita tidak akan meningkatkannya selagi kita tidak tahu rupanya boleh ditingkatkan, ada lagi. Sebab itu kalau kita rehat betul-betul ya, semua ibadat yang kita buat dalam kita berniat, semuanya tak ada disebut selain daripada lillahi ta'ala. Sembahyang ke puasa, semuanya itu lillahi ta'ala. Tak kiralah puasa Asyura ke apa, semua lillah. Kerana itulah yang sebenarnya matlamat, yang sebenar-benarnya. Jadi maksud saya tadi, maka dengan yang demikian, kalau kita menumpukan kepada nak rida Allah, kita tidak terperangkap nanti dengan meninggalkan yang lebih dituntut kerana kita nak kejar fadilat. Kerana kita nak kejar fadilat. Dan paling kurang kita akan mempelbagaikan salawat pelbagai misalnya. Maka kita tidak akan tinggalkan salawat Ibrahimiyah dan salawat yang biasa itu apabila kita tahu betapa hebatnya konon kelebihan salawat Tafrijiyah atau salawat Munjiah. Itu je ya. Itu sahaja, tapi kita boleh mempelbagai baik. Kita nak habiskan huraian kepada yang itu tadi, ada sikit lagi. Sebagai sedekah dari Tuhan, sedangkan keikhlasan beramal satu hadiah yang sangat berharga. Di sini dia berikan perbezaan ya. Keupayaan kita melakukan perbuatan perintah itu sedekah dari Allah. Dan bila kita lakukan ianya dengan ikhlas, itu dipanggil hadiah pula dari Allah sebagai tambahan dari Allah. Al-Wasiti berkata, menuntut balasan atas amal taat itu disebabkan oleh kerana lupa terhadap kurnia pemberian Allah. Itu yang menyebabkan kita nak tuntut balasan. Kita terlupa bahawa itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kadang-kadang saya kata tak munasabah atau berlaku kadang-kadang kan. Kita tunaikan kewajipan kepada Allah, benda wajib, kemudian kita nak minta balasan.
Samalah dengan orang yang berhutang pada kita, 2-3 kali kita tuntut baru dia nak bayar. Bila kita bayar, kita tak ucap terima kasih. Dia boleh cerita dekat orang, celaka betul kita. Kita bayar hutang sikit tak ucap terima kasih. Pasal pula kalau bayar hutang tu sambil tu bawa 2-3 biji durian tu adalah terima kasih kan. Bayar hutang orang tak ucap terima kasih. Sebab itu setakat kita hanya lakukan yang fardu, tinggalkan yang haram, tapi dengan kasihan belas Allah. Sebab Allah itu kurnia maha luas. Maka cukup untuk kita menjadi orang yang baik, melakukan fardu, meninggalkan yang haram. Cuma sukar untuk kita nak menyempurnakan yang fardu dan peninggalan yang haram, kecuali dengan kita lakukan yang sunat untuk tampung kekurangan fardu, tinggalkan yang makruh untuk menampung kekurangan kita dalam mematuhi meninggalkan yang haram. Baik, yang terakhir sekali, Abul Abbar bin Athaillah ketika ditanya, amal perbuatan apakah yang terdekat kepada murka Allah? Amal perbuatan apa yang paling dekat kepada murka Allah? Jawabnya, melihat diri dan perbuatannya, dan lebih dari itu menuntut upah atas kelakuan amalnya. Melihat diri perbuatan. Maksudnya bila kita buat, kita rasa kita yang buat. Itu maksud. Sedangkan hakikatnya bila kita boleh buat, kan saya boleh bergerak, saya boleh menyampai ini. Saya kena ingat, ini adalah pemberian Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, sebab yang selalu kita ingat, Allah buat kita sahaja. Tapi Allah sebut dalam Quran bukan sekadar wallahu khalaqakum, Allah buat batang tubuh kita. Dan Allah sebut wa ma ta'malun. Allah jugalah yang buat apa yang kamu kerjakan. Saya boleh menggerak tangan ke atas ke bawah, ini Allah yang melakukan. Bila Allah kehendaki tak, jawapannya tangan duduk di bawah lah dia. Jadi kalau semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pula kita kata, ya Allah, apa yang Tuhan nak beri pada saya ni? Allah dah mengadakan kita, itu satu nikmat. Dan Allah beri kepada kita nikmat tak pernah putus-putus. Sebab itu kalau nak menuntut balasan di atas amal ibadat kita, nikmat mata ni pun tak cukup untuk dibalas dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, memang semuanya kita buat selagi ianya disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang paling baik. Sebab itu saya kata di dalam kitab tasawuf ini, dia menghendaki kita untuk meningkatkan kualiti amal kita. Bagaimana meningkatkannya? Pertama sekali ialah dari segi menyempurnakan kaifiat seperti mana Nabi ajar. Kemudian yang kedua ialah dengan melihat dalam. Itu yang dipanggil nur tadi, nurul qalb, cahaya hati itu Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh nilai. Zahir semua kita boleh, sebab kita kata dia tu sembahyang nampak khusyuk sungguh. Sebab kita nampak khusyuk sungguh tu. Yang khusyuk sebenar tu ialah di hati, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Cuma satu ketika Nabi lihat orang tu sembahyang bergerak sana bergerak sini, pandang sana pandang sini. Nabi kata kalau hati dia khusyuk, anggota dia juga pasti khusyuk. Jadi gitulah. Cuma yang khusyuk anggota ni boleh dilakonkan, khusyuk di hati itu bukan boleh dilakonkan. Saya ingat kita berhenti situ je lah. Ada lagi 1-2 perkataan yang panjang huraian. Jadi tajuk tu belum dapat kita habiskan. InsyaAllah kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, dapat kita sambung pada muzakarah kita bulan akan datang dengan perkataan yang ke-266. Qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum. Ada 3 lagi perkataan di bawah tajuk itu insya-Allah. Apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana Allah yang menentukan segala-galanya untuk kita. Saya mohon maaf di atas kesilapan-kesilapan dan kesalahan dalam menghuraikan, dan semoga kita semua dapat beramal dengan ilmu yang kita dapati itu. Kita akhiri majlis ilmu pada malam ke-21 Muharram ini dengan tasbih dan bacaan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul azim wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.